السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran, sambung seperti yang dijadualkan. Allah bagi kesihatan pada kita, Alhamdulillah. Dapat kita teruskan pengajian kita, dah banyak dah ni. Nak habis dah ni. Habis ni alim. Oh, periksa. Kena ada periksa. Ya, lepas ni tahu lah siapa yang ponteng. Ada periksa. Kita berhenti 89. Rumi. Jawi 20. Bawah sekali. Kita membahaskan, kita dah habis dah bab-bab yang penting-penting, bab yang susah-susah dah habis dah. Kita masuk kelebihan sembahyang berjemaah. Fadilat pula. Fadilat ataupun kelebihan sembahyang berjemaah. Nombor 7 kalau ada nombor tu lah. Ada kitab nombor 8, ada kitab nombor 7. Bilangan dia tu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa tiada ngirakan pekerjaan ini bagi dirinya. Sesiapa yang tiada mengira-ngira, siapa yang tak peduli. Mengira-ngira ni, siapa yang tiada mengira-ngira, maksud tak peduli. Siapa yang mengira-ngira maknanya dia peduli. Macam mana? Jadi tiada mengira-ngira siapa yang tak peduli. Pekerjaan ini kembali kepada sembahyang berjemaah lah. Siapa yang tiada mengira-ngira pekerjaan ini, siapa yang tak peduli tentang solat berjemaah bagi dirinya, untuk diri dia. Tak peduli. Maksudnya apa? Sembahyang jemaah, biarlah. Sembahyang kat rumah pun sah. Tak peduli. Buat tak peduli. Orang ramai ada kuliah, tak peduli. Tak ada kuliah, tak peduli. Ada makan, tak peduli. Tak ada makan, tak peduli. Tak peduli je. Itu maksud tidak mengira-ngirakan pekerjaan ini. Tak peduli tentang solat berjemaah. Dia kata solat seorang pun sah. Dia kata gitu. Maka bahawa adalah ia pada Allah, atau di sisi Allah, dibilangkan daripada orang munafik. Ni kasar ni. Kalau tak solat jemaah munafik, kasar. Tapi munafik banyak jenis. Ada munafik yang kafir. Ada. Zaman Nabi dulu. Dalam hati dia nak lawan Islam. Tapi luar dia baik dengan Islam. Itu munafik kafir. Ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik ni, diberi amanah, dia pecah amanah. Bercakap bohong tu kan. Kalau bercakap bohong dan sebagainya. Ada 3 ciri munafik. Jika melakukan ciri munafik ni, dosa besar. Maknanya ada munafik yang kafir. Ada munafik yang berdosa besar, fasik tapi tak kafir. Contohnya tadilah cakap bohong. Diberi amanah, ada 3 apa tu lagi? Diberi amanah, dia pecah amanah. Apa? Dia khianat. Dan satu lagi apa? Janji dia mungkiri. Macam ada je 3 cukup. Macam cukup. 3. Maka itu dia panggil, ada tu dia panggil ciri-ciri munafik. Maka bukan kafir, tak kafir. Yang kafir ni yang munafik dari sudut akidah.
Nampak macam baik pada Islam, tapi dalam hati nak rosakkan Islam daripada dalam. Itu kafir. Zaman Nabi dulu kan, nampak perang lawan kafir, sedangkan dia kalau Islam nak kalah, aku nak bunuh Islam kat belakang. Itu kufur tu. Yang ini munafik apa ni? Munafik apa? Dosa besar? Bukan. Munafik kafir lagilah, bukan. Sebab dia cuma tak solat jemaah. Munafik apa ni? Munafik cakap tak serupa bikin. Cakap Islam, cakap nak pada Islam, cakap Islam tu betul, syariat Nabi, sayang Nabi sebagainya, tapi tak sembahyang jemaah. Munafik dari sudut tu. Tapi bukan dari sudut berdosa, tidak. Sebab solat berjemaah kalau tak buat tak berdosa. Dah sebut sebelum ni kan. Tak berdosa. Jadi munafik ni maksud apa? Munafik tu maksudnya cakap je lebih, cakap sembang besar. Sembang besar, kata sayang pada Islam, tapi tak sembahyang jemaah tu. Melainkan kecuali nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan jemaah. Lainlah dia uzur sakit, tak boleh berjalan, kereta rosak, motor rosak, buatlah masalah hujan lebat, panas terik, lecak terlalu banyak, kotor baju, apa lagi, jalan licin, ada orang tunggu nak tembak kat luar, ada harimau duduk terlepas, buatlah contoh apa pun. Jadi ada uzur lah, ada uzur tak apa. Kalau tak ada uzur, dia dipanggil munafik. Munafik dengan maksud apa? Kufur? Bukan. Munafik dengan maksud apa? Dosa besar? Bukan. Munafik maksud apa? Cakap tak suka, sembang besar. Macam itulah. Jika dia meninggalkan solat jemaah. Tapi kalau ada uzur, jika ada uzur yang mengharuskan meninggalkan solat jemaah, contoh tadi, pada maslahat agama atau daripada dunia. Sama ada sebab agama atau sebab dunia. Sebab apa sebab agama? Dia tak datang jemaah sebab agama. Sebab apa? Contoh, ada orang nak masuk Islam. Lepas tu nak belajar sikit-sikit. Waktu tu dah azan. Nak pergi solat jemaah, dia ni nak masuk Islam ni. Itu dia panggil maslahat agama, yang berkaitan dengan agama. Kalau kata jom semayang dulu, takut-takut nanti dia bertukar. Kejap, sejam je. Sekejap lagi aku datang balik. Datang dah tak ada dah. Tak sempat Islam dengan dia. Teruk kita. Jadi dia panggil maslahat agama. Jadi tak apalah, tak sembahyang jemaah pun. Sebab ini maslahat agama, perkara agama. Maka tak sembahyang jemaah, Islamkan dia, ajar lebih kurang. Dengan sebab itu, dia tak sembahyang jemaah. Tak apalah. Dia tak panggil cakap tak serupa bikin lah. Ataupun masalah agama yang berkaitan macam maslahat agama, macam pergi nak kutip sumbangan dekat rumah-rumah untuk pembinaan masjid. Itu kan masalah agama. Tiba-tiba kalau kita pergi ke masjid nanti tak sempat sebab diorang buatlah masalah macam mana pun. Orang dah tak ada lepas ni tak boleh masuk dah kawasan ni sebab jaga tak bagi. Jaga kata sampai pukul, security kata sampai pukul 5 je. Sekarang dah pukul 4.30. Asar dah. Kalau pergi semayang, balik-balik tak boleh masuk. Ini orang kaya ni nak kutip ni. Contohlah, buatlah masalah apa pun. Maka waktu tu tak solat jemaah pun tidak dipanggil cakap tak serupa bikin lah. Tak dipanggil munafik. Ataupun pekerjaan dunia. Yang ni seronok Walaupun pekerjaan tu pekerjaan dunia, kalau tak buat kerana tak solat jemaah pun atas sebab pekerjaan dunia, tak nama munafik. Munafik dari sudut ni lah. Tak. Iaitu kerja. Mujur lah. Kerja tu pekerjaan dunia. Kenapa tak solat jemaah? Kerja, bos tak bagi. Tu dunia tu. Kalau takkan nak keluar. Kalau keluar, kira macam curi masa tu waktu kerja. Sebab tu dia tak solat jemaah. Maka dia tak nama munafik. Sebab dia pekerjaan agama atau daripada dunianya. Itu lah. Yang kata munafik ni tak buat apa-apa, tak ada sebab, orang pergi solat jemaah, dia tak pergi dan dia tak peduli langsung. Ada ke sejarah, tak ada ke, orang ramai ke, orang tak ramai ke, tak peduli. Itu yang munafik. Munafik tu pun munafik tadilah, bukan munafik kafir, bukan munafik dosa besar. Munafik cakap tak serupa bikin punya orang. Macam itulah. Jadi walaupun dunia tengah membeli belah. Dunia tolak troli. Tak penuh lagi ni. Kira-kira dah 500 dah ni. Satu troli 1,000 sekarang weh. Dulu tolak satu troli tu 300,500 habis. Ya Allah, macam ni bukit. Sekarang setengah tu 500 dah ni. Gigil sangat ni. Ni kalau aku pergi semayang dulu, nanti jadi lain pula. Belilah barang-barang. Jadi ada sebab dunia. Ada sebab dunia, beli-beli makanan. Jadi sebab itu tak solat jemaah. Adakah munafik? Tidak. Apa-apalah. Ni kata munafik ni, dia tak peduli. Bunyi azan. Azan. Okay. Itu aja. Tak semayang. Relax lah. Tak payahlah. Semayang kat rumah pun sah. Tu. Ni munafik. Okay. Okay. Sebab itulah masa ditutup
ditutup surau masjid semasa Covid gitu, ramai orang yang gundah gulana, gusar, susah hati. Sebab tak boleh pergi masjid, tak boleh solat jemaah, takut tergolong dalam munafik. Tapi bila buka, mari juga. Ini orang tak tahu nak cakap apalah. Tapi cuma kalau tengok pada media sosial tu kan, buka masjid, mana masjid tak boleh tutup, masjid mana boleh tutup. Zaman perang pun masjid kena buka. Orang lagi masuk masjid kalau nak selamat daripada perang. Ini bukan perang, bukan peluru, bukan panah. Ini makhluk Allah juga. Covid je pun. Buka masjid, buka masjid. Buka surau. Buka-buka, ayat. Yang paling bising tu yang tak bagi. Macam mana? Dalam media sosial ni semua orang boleh jadi semua lah. Nak jadi apa? Nak jadi mufti boleh. Nak jadi apa? Qadi boleh. Nak jadi apa? Semua boleh. Semua boleh. Nak jadi engineer? Boleh. Boleh. Aduh, itulah media sosial sekarang. Okey, habis satu. Yang ke-7 lah kita kata. Ada setengah kitab yang ke-8 dah tu. Tu nombor je beza. Benda dalam sama je. Yang seterusnya. Kau yang mengatakan. Ada orang live cakap. Orang yang duduk dalam live ni. Mana tahu ni? Mana tahu ni dia tak pergi. Mengaku tu. Allah, pergi jeling pula dekat live ni. Live ni ganggu kuliah sebenarnya. Tak tepi-tepi sikit. Dia kata mana tahu siap mengaku tu. Kau yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya. Pada kaul ni pendapat yang menyatakan wajib atau lepas makruh. Ayat dia berbelit. Dan supaya mencapai dengan pahala jemaah. Kaul ada pendapat yang mengatakan wajib. Ada pendapat yang mengatakan wajib solat jemaah. Kan kita bicara sebelum ni ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i ada dua pendapat besar. Imam Nawawi kata solat berjemaah adalah fardu kifayah. Kalau sekurang-kurang dalam surau masjid kawasan itu 2 orang dah buat, jemaah ni 2 orang, satu imam, satu bilal. Satu imam, satu makmum. 2 orang dah berjemaah kat situ, maka yang lain semua tak berdosa dah, kata Imam Nawawi. Satu kampung, satu taman tak berdosa. Tapi kalau 1 orang pun tak ada solat jemaah, 2 orang tak ada solat jemaah, maka tak ada solat jemaah di situ, maka semua berdosa. Fardu kifayah kan? Kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Satu lagi Imam Rafi'i, dia kata bukan fardu kifayah, sunat muakkad je. Kalau tak buat semua pun tak berdosa. Tu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain lagi keras. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali keras, iaitu kalau dekat dengar azan, surau masjid tu, kalau azan dengar rumah dia, siapa tak datang berdosa. Tak datang solat jemaah. Itu mazhab lain. Mujur kita bukan mazhab tu. Kan orang cerita kat Mekah kan, bila azan dia tinggal je. Dia bukan tutup, kita tutup juga. Takut-takut orang curi. Dia tak tinggal gitu kat kedai. Nyok pergi sembahyang. Sebab mazhab dia wajib, kalau tidak berdosa. Walaupun sembahyang dekat rumah sah, tapi berdosa. Bila dengar azan, dia punya jarak lebih kurang 2 km. 2 km lebih kurang. Duduk rumah 2 km radius daripada tempat sembahyang surau masjid. Dengar azan, maksud dengar tu bukan kena dengar, bukan. Maksud dengar tu dengan maksud jarak dengar. 2 km radius, siapa tak datang, bila tak datang ketika waktu solat berjemaah, berdosa, tapi sembahyang kat rumah sah. Itu mazhab Hambali. Lepas tu diorang kelang kabut. Mazhab Hanafi, kelang kabut. Azannya kelang kabut. Pergi sembahyang jemaah. Tinggal je gitu. Tinggal. Ada satu pendapat dalam mazhab Hambali, fardu ain. Siapa dengar azan 2 km radius, tak solat jemaah, dengan tak ada uzur lah, tak solat jemaah, tak sah sembahyang kat rumah. Tak sah sembahyang kat rumah. Mujur kita mazhab Syafi'i. Kalau tidak tahulah. Pakat-pakat tak sah lah ke? Cantik lah. Mazhab Syafi'i dekat kawasan Nusantara. Mazhab Hambali dekat Timur Tengah belah sana. Mazhab Hanafi dekat belah India ada kan. Ada. Cantik lah. Memang cantik. Mazhab Maliki dekat belah Afrika. Cantik lah. Sesuai lah. Sesuai dengan pemalahannya kita ni. Elok sesuai. Kalau tidak berdosa. Iya berdosa. Pakat-pakat berdosa belaka. Dan orang yang tak pergi panggil tu berdosa juga. Ni nak cerita ni. Kaul yang mengatakan wajib, yang kata siapa tak sembahyang jemaah berdosa tapi sah, ataupun siapa yang tak sembahyang jemaah berdosa dan tak sah, pada mengatakan wajib, ambil akan seorang sembahyang, ambil, bawa, eret,
dakwah, nasihat, itu maksud ambil. Ambil akan seseorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada kaul yang menyatakan wajib. Yang kata pendapat wajib tadi, maka wajib juga dibawa orang rumah dia semua, yang lelaki lah, yang dalam rumah dia untuk pergi, dan jiran-jiran dia. Dan kalau tak datang ada kampung tu, dia pergi wajib pergi dakwah. Kalau tidak, dia berdosa sekali. Padahal dia sembahyang jemaah, dia berdosa juga. Sebab berdosa tak panggil. Kerana membiarkan orang buat dosa. Apa buat dosa? Duduk kat rumah tengok TV. Dan tak datang sembahyang jemaah. Lelaki ni, lelaki perempuan tak, cerita lelaki je yang dah balik. Maka orang yang sembahyang berjemaah sah dan tak berdosa dari sudut itu. Tapi dari sudut membiarkan orang lain buat dosa. Dan sembahyang tak sah pada pendapat yang kata tak sah. Maka dia berdosa juga. Sebab dia tahu, itu ada 3 orang nanti, itu ada 2 orang, ni ada 3 orang dalam rumah. Semua tak datang. Dia tahu semua sembahyang tak sah. Maka dia pun duduk diam, tak peduli. Mana amal ma'ruf nahi munkar? Maka dia berdosa sekali. Padahal dia sembahyang jemaah. Tu kata mujur lah, kita bukan mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i. Tak ajak orang pun tak berdosa kita. Sebab pendapat pertama kata fardu kifayah, pendapat kedua kata sunat muakkadah. Mujur lah. Kalau tengok pada sekarang sangat mujur. Kalau tidak berdosa aja ni. Pada menyatakan wajib dan lepas makruh. Bagi yang mengatakan sunat muakkad, sembahyang jemaah tu sunat muakkad, maka bawa orang rumah, maksud orang rumah tu orang dalam rumah, untuk sembahyang berjemaah bersama adalah sunat. Kalau tak bawa sama-sama, makruh. Tak haram lah sebab solat jemaah adalah sunat. Meninggalkannya adalah makruh. Maka sunat ajak jiran-jiran yang tak datang ni pergi rumah, ajak untuk datang masjid surau. Kalau tak buat, makruh. Tu kita. Kat situ lah kita. Makruh. Dan supaya mencapai dengan pahala jemaah. Itulah. Kalau pergi rumah orang, ajak, marah. Orang marah. Macam orang tengah tengok TV kau. Orang tengah tengok, nak tengok ni. Apa ni, apa kursi ni berapa ni dapat berapa, tengok pembahagian berapa persen ni. Tak, wah, tiba-tiba kita Assalamualaikum. Tengok. Aku tak dapat 31 ke 37 tadi. Mana satu banyak ni. Kita duduk situ kan, musim ambil standard lah. Takkan kita nak politik 24 jam 5 tahun. Kau time tu kita ceritalah time tu. Ikut time dia lah. Habis tu habis senyap lah. Takkanlah sampai 5 tahun. Tak hari-hari kot. Tak boring kan cerita pasal lain sama. Dia sibuk dah tengok TV. Nak tengok siapa. Tiba-tiba orang datang. Assalamualaikum. Tengok orang dakwah tu. Ada panggil orang dakwah. Tak boleh. Nak ajak tu. Marah agak-agak. Nak cakap satu aja. Ada masa sikit tak bagi 5 minit? Tak ada. Balik. Saya pernah kenal tau. Pernah. Sebab kita tahu. Kita biasa tengok. Tapi ada hari tu macam nak tergerak hati. InsyaAllah. 3 hari insyaAllah. Azam. Kita pun ringan tangan kat Azam. InsyaAllah. Ustaz. Cantik tulis nama tu. Sodah. Tak. Kita sebut Azam ni baru 90%. Bukan betul-betul nak. Baru 90. Lah kali memang tak ada kerja pun. Pergi lah. Hari pertama pun dah gagal lah. Hebat diorang ni lah. Hari pertama dah gagal. Panas masa tu. Masa tu panas. Dalam pukul 3 petang ni tu. 3 ke 4. Masa panas. Kita sampai je. Balik. Macam mana diorang boleh tahan lah? Aku panas lah ni. Kuliah juga. Panas lah ni. Lepas pada tu memang respect lah diorang. Dia buat muka. InsyaAllah. Buat muka tak buka kata apa? Bukan muka tak bersalah, memang tak bersalah. Muka macam tak ada apa-apa. Aku buat ni kerana Allah, mungkin lah kot. Lepas tu muka dia gitu. Kau nak marah tu kan banyak pasal. Aku buat bukan sebab engkau. Aku ikut Nabi. Aku buat sebab engkau lillahi ta'ala. Kau nak marah ke? Kau suka ke? Oh baguslah. Pun tak terasa juga. Baguslah. Inilah kita nak orang macam ni. Puji. Pun dia buat muka tak ada perasaan. Orang marah pun muka tak ada perasaan. Kita tak dengar tu telinga panas. Panas dia pegang. Ui aku Sebab apa? Kurang Assalamualaikum, minta maaf saya ada kerja ni. Minta maaf tutup pintu. Paling kurang. Tak, balik. Macam tu. Dia ingat kita apa? Ya Allah, aku tak boleh lah. Tak, kita orang Melayu kan. Minta maaf ya, saya bukan ni tapi saya ada kerja. Tak sampai satu minit cakap itu. Tak sampai 1 minit.
Paling kurang pun tutup habis nusuk. Paling kurang pun. Macam biasa dah buat tu lah. Macam tak biasa pula. Aku dah ada motor mari dah. Nusuk. Adik, mari sini. Paling kurang pun kita bagi 3 kali je salam. Lepas tu kita belah lah. Ini balik. Tak pakai baju lah tu, pakai kain ni. Balik. Perut besar. Benci aku tak boleh mengata mulut ni boleh tahan juga mengata kalau tak mengata. Tak boleh. Makan banyak, perut buncah. Allah, perut besar lah. Tapi itulah, kita nak cerita tu lah. Nak ajak satu je. Datang solat jemaah dan malam ni ada kuliah, ada majlis ilmu. Tu je. Bukan je nak kata apa pun, nak kata bukan nak tak ada nak sindir-sindir, tak ada. Tak ada pun. Tapi bila datang tu dia rasa lain. Dia rasa macam dia panggil orang dakwah. Orang dakwah apa? Orang dakwah. Dia panggil orang dakwah lagi. Tahu tak? Tak hati lagi Pak ni, tak hati sikit je. Tahu tak? Kan kita baca. Tahu tak? Teringat tu dia jadi panah balik. Padahal dah berlaku lama dah. Rasanya 7-8 tahun dah. Panah balik jadi. Sebab tengok kita baca kan. Lepas azan kita akan baca satu doa. Nama doa tu wasilah. Macam ni doa. Allahumma. Kena azan dulu baru boleh baca. Allahumma. Rabbaha zihid da'wati tammah kan. Kan. Wassalatil qa'imah. Da'wati tammah. Saya nak cerita dakwah tu. Da'wati tammah. Maksud dia, ya Allah ya Tuhanku, inilah seruan yang tammah, yang sempurna. Dakwah tu seruan yang sempurna. Wassalatil qa'imah, habislah. Cuma nak bagi tahu, azan adalah seruan yang sempurna. Seruan, panggilan yang sempurna. Itu maksud dakwah. Dakwah ni adalah seruan yang sempurna, panggilan yang sempurna. Itu maksud dakwah. Okay? Dakwah. Ketika azan, siapa lagi? Setan lagi tak? Setan takut apa? Da'watit tammah. Setan takut dakwah. Itu yang dia takut. Seruan yang sempurna. Kalau orang dakwah datang lagi tak? Macam apa? Puas hati lah kali ni. Puas hati lah. Orang datang dia lagi, puas hati lah kali ni. Orang nak minta sekejap je pun. Okey, faham lah. Tak boleh lebih-lebih tu orang marah ngata kat aku tu kata. Ustaz yang ngajar ngata kat orang. Habis nak ngata kat siapa, kau nak ngata kat orang. Kadang-kadang kita cakap baik tak terasa, cakap keras sikit. Macam dalam hati ada taman pula. Relax lah. Yang seterusnya, dan hasillah jemaah. Hasillah pahala berjemaah itu imam atau satu makmum. Cukup dah. Satu imam, satu makmum dah cukup, dah jadi jemaah. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya. Gundik tu masuk hamba gundiknya atau khadamnya. Tak kisahlah mana satu. Jadi janji seorang imam, seorang makmum. Tak kisahlah makmum tu siapa-siapa, itu dah nama solat jemaah. Cuma kalau buat kat rumah, tak terlepas fardu kifayah lah. Tak terlepas fardu kifayah kan, solat berjemaah kan fardu kifayah mengikut pendapat Imam Nawawi. Tiba-tiba dia buat kat rumah. Kami dah buat kat rumah dah solat jemaah. Maka terlepas fardu kifayah? Tak terlepas. Cuma dah jadi jemaah. Dan tiap-tiap banyak jemaah, banyak afdal. Macam ni. Tiap-tiap lagi ramai jemaah, lagi ramai orang semayang berjemaah, lagi ramai makmum, banyak afdal. Lagi besar pahala. Itulah. Lagi ramai makmum, lagi besar pahala. Dan banyak pahala. Lebih pahala. Okey, kejap. Maknanya, kalau kata sembahyang tu ada 30 orang. Sembahyang berjemaah 30 orang. Yang ini sembahyang jemaah 10 orang. Yang tempat lain. Maka yang besar lagi yang 30. 27 dapat 27. Tapi yang 10 tu 27 juga. Yang 30 ni 27 juga. 27 tu sebab solat jemaah. Cuma nilai dia berbeza. Kalau yang 30 ni 27 apa? Dolar. Kalau 27 juga. Yang 10 orang ni 20 RM. RM 27 RM. Memang 27 sama 27. Tapi nilai tak sama. RM 27 ringgit. Yang ni RM 27 dolar kali 4 point apa? 5 dah ke belum lagi? 4.6. Teruk duit sekarang kan?
Cerita benda lain pula nanti, tak boleh. Stop kat situ. jadi nampak tak berapa kali beza? Padahal 27 tetap 27. Kalau dia semayang, dia seorang dengan isteri dia kat rumah, dapat 27? Dapat 27 rupiah. 27 juga. Jadi maksud 27 tu bukan 27 mesti dapat 27 sama, tidak. Dia bergantung kepada berapa ramai semayang berjemaah tu. Kalau lagi ramai dapat 27. Kalau ramai 300 orang, 27 pound sterling. Lagi ramai lagi. Lagi tinggi pada pound sterling apa? Ada, paling tinggi lah pound sterling kan. 27 tu tidak mempunyai nilai yang sama. 27 tetap 27. Bergantung kepada berapa ramai. Atau dia kata kat sini, tiap-tiap banyak jemaah, banyak makmum, banyak afdal dan banyak pahala. Lebih nilai dia kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang bersama-sama ia sembahyang dengan dia. Lagi ramai dia ada kira. Kalau sini 30 orang, tu 50 orang, ada beza. Dan bertambah labanya, laba tu untung tak? Dan bertambah labanya, bertambah untung lagi suci semayangnya. Dan bertambah laba suci semayangnya, dan bertambah-tambah lagi untung lagi dalam masalah semayang kalau semayang tu suci. Apa maksud suci? Untung lah. Apa maksud dia? Istimewa, lebih-lebih lagi. Istimewa tu lebih-lebih lagi jika ada imam itu orang yang soleh, ahli khair dan ahli salah. Mudah kata orang baik lah imam tu. Imam tu pula ahli soleh, orang soleh, ataupun ahli khair. Khair tu baik, soleh lah juga. Ahli salah, solah tu pun baiklah juga, kita kata orang baiklah. Jadi tambah-tambah begitu, maka lagilah besar pahala tu. Malah ada satu pendapat dalam masalah dapat 27 ni mengatakan bukan asal sembahyang jemaah tu dapat 27, tidak. Dia akan tengok siapakah yang paling tinggi pahala dalam jemaah tu. Jika ada yang paling tinggi, semua yang lain yang rendah-rendah pun dapat pahala sama macam dia. Contoh 30 orang. Yang seorang ni sembahyang tak khusyuk langsung, pahala satu. Tak khusyuk langsung, satu je pahala. Okay. Kat sebelah dia, satu rakaat khusyuk, 3 rakaat tak khusyuk. Dapat pahala 10. Yang 27 tadi, yang 27 dapat pahala 10. Orang sebelah dia ni pula lagi khusyuk setiap rakaat, maka dapat 27. Okay. Yang lain-lain semua tak khusyuk, 1, 2, 3, 5 markah, 7, itu je semua. Tapi yang paling tinggi dalam jemaah tu semua ada seorang dapat 27. Maka sebab seorang dapat 27, semua dapat 27. Atau paling tinggi 18. Maka dengan seorang tu dapat 18 paling tinggi, maka semua dapat 18. Walaupun dia tak khusyuk langsung. Berangan, ya Allahu Akbar. Berangan, Allah. Tapi sahlah semayang dia, tapi berangan je kerja dia. Jadi, adakah dia tak dapat pahala? Adakah dia dapat satu je? Sebab dia berangan, semayang tak khusyuk. Sepatutnya gitu lah. Sebab dia solat jemaah dan ada 18 markah yang paling tinggi dalam ramai itu, maka semua dapat 18. Yang tak khusyuk pun 18. Tapi kalau semayang seorang-seorang kat rumah, tak khusyuk langsung, dapat satu. Ataupun silap dapat kosong apa. Kalau kat rumah. Tapi kalau dekat berjemaah, dia tengok yang paling tinggi. Tu. Seterusnya lagi, kenapa kena semayang berjemaah yang ke-11 atau yang ke-10? Dan yang ke-11. Kalau kitab ni yang ke-11 ni. Yang ke-11. Dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya. Ada hadis, saya ada cari hadis tu dalam kitab, tak ada hadis. Saya cari jumpa hadis, lagi saya baca. Dia kata ada dalam hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya, oleh orang yang nak pergi semayang jemaah ni daripada rumah kan, dia melangkah-melangkah kan. Kalau naik motor, satu pusingan roda motor satu tu. Kalau kereta, satu pusingan je lah. Dia tengok tu lah. Kalau naik kuda, satu satu apa tu? Langkahan jugalah, satu langkah juga. Gitulah. Padanya berjalan menuntut berjemaah pahala yang amat besar. Satu langkah tu, satu langkah. Pahala dia besar. Apa besar dia? Iaitu disurat, ditulis, diberi pahala 10 kebajikan. Dihapuskan 10 kejahatan. Ada setengah riwayat dia kata diangkat 10 darjat.
Okay, mana hadis ni? Saya Salih sempat cari tadi. Sebab dalam kitab kita, dia nak bagi nipis macam ni, dia tak boleh letak banyak-banyak hadis sangat. Kalau letak, jadi tebal lah. Orang malas mengaji. Tu dia punya hikmah dia. Tak dah Rumi jadi tebal, Rumi. Tapi asalnya lah, nipis je. Nipi-nipi pun daripada 2019 itu baca ni. 2019 ni. Tengok memang nipis. Sebab tu dia tak berbuah hadis. Kalau nak cari sendiri, dia kata gitu. Jadi saya cari, saya jumpa. Kita bacalah sikit hadis. Salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi ba'dan wa 20 darajatan wa dhalika bi annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a biha darajatan aw khuttat anhu biha khati'ah wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Seorang, maksud dia, solat seorang daripada kalangan kamu, kata Nabi, bersama-sama dengan jemaah lebih daripada solat di tempat kerja, dekat rumah-rumah ataupun seorang-seorang sebanyak 20 kali ganda. Dia ada banyak khilaf, ada kata 20, ada kata 25, ada kata 27. Okay. Ganda. Ini kerana ia memperelokkan wuduknya. Orang yang nak pergi solat jemaah ni, dia ambil wuduk, kemudian dia pergi ke masjid hanya ingin mendirikan solat semata-mata. Okay. Sedangkan kalau dia pergi kerja dan dia semayang kat tempat kerja, dia ada dua niat. Niat pertama nak pergi kerja, niat kedua nak semayang nanti. Yang kalau pergi masjid surau, niat satu aja, nak pergi semayang. Dia itu dia lebih. Okay. Tidak dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengannya satu darjat dan dihapus dengannya satu dosa. Malaikat sentiasa mendoakannya selagi mana dia berada di tempat solat jemaah tadi, yang tempat dia mendirikan solat tersebut. Dinaikkan satu darjat. Kita tak faham darjat ni apa? Antara dua darjat. Ya. Kan? Apa darjat-darjat? Kita tahu pahala, kita faham. Dosa kita faham. Darjat ni apa? Darjat. Darjat ni pangkat. Sebab pahala macam upah, kan? Macam istilah upah lah. Dosa, kesalahan. Darjat apa? Darjat ni macam pangkat. Tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan dia punya tu lah. Ada orang bangsawan, ada orang, kan? Ada orang jawatan tinggi, ada jawatan. Jadi diangkat, dinaikkan 20 darjat. 20. Tapi kita tengok, adakah darjat dia naik dari segi jawatan? Ni bukan jawatan dunia. Sebab tu, kalau kita perhati, orang yang selalu datang surau masjid, kita tak boleh nafikan. Orang ni akan jadi orang penting dalam masyarakat. Dia akan jadi somebody. Kecuali dia tolak. Kalau dia tolak, tu dia yang tolak. Tapi kalau orang datang surau masjid, dia memang mengekali surau masjid dan dia ikut semua syarat-syarat. Apa syarat-syarat? Datang kerana Allah Ta'ala. Datang pula bercampur dengan orang. Bukan semaya, betul balik. Itu tak jadilah. Cukup syarat. Sebab antara kita solat jemaah, sebab kita nak kenal-kenal. Bila dia istiqamah, katalah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun solat jemaah, itu baru nama istiqamah. Maka dia akan jadi somebody dalam masyarakat. Ketua kampung ke, ataupun mungkinlah juga pengurusi surau, pengurusi masjid, samalah somebody lah. Dia lebih daripada orang yang tak peduli pada solat jemaah. Dia akan jadi. Itu antara kita boleh nampak darjat dia naik. Bila nak lantik apa-apa je, dia kan apa? Orang panggil orang masjid surau. Macam lah kita je orang masjid surau. Semua orang masjid surau. Jadi maksudnya, dia akan jadi. Nak naik lantik ketua kampung ke, tempat ke, dia akan, tu biasanya orang yang mengekali solat Jumaat. Solat jemaah. Dan kadang-kadang kita tengok, kalau bukan dia macam anak-anak dia baik. Itu antara darjat lah tu. Sebab apa? Sebab antara orang yang dinaikkan darjat, kita boleh tengok tanda. Dia akan jadi seseorang, somebody dalam masyarakat. Kalau dia tolak, mungkin anak-anak dia baik. Kalau tak anak dia baik, cucu dia baik. Masa tu dia dah meninggal dah. Masa tu baru, kau tahu tak, Tok Wanmu dulu, Tok Kimu dulu, dia akan cerita. Masa tu baru cerita. Sebab anak dia, cucu dia baik.
Cucu jadi baik. Kenapa ni? Sebab ayah dia ataupun datuk dia. Dia akan jadi. Dia akan naik. Itu maksud dinaikkan darjat. Di dunia dah dinaikkan darjat. Memang lain. Memang kan nampak naik. Orang cakap dengan dia elok-elok, lembut-lembut, baik-baik. Tapi dengan orang cakap dengan ni, dia cakap kasar-kasar je dengan orang lain. Kenapa kau cakap baik dengan dia? Tak, dia kan orang baik. Dia kan orang baik. Semua orang baik. Dia macam, dia ada dinaikkan darjat. Dihormati. Dan seterusnya. Dan yang menanti sembahyang, ini tak boleh buat ni. Dan yang menanti sembahyang, menunggu-nunggu sembahyang, kemudian daripada sembahyang, selepas sembahyang, itu setengah daripada mendatangkan dirinya. Mendatangkan ni taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri. Dan yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang, ini memang rare. Setengah daripada perbuatan mendekatkan diri pada Allah. Kita antara nak mendekatkan diri pada Allah kan banyak kan. Zikir, baca Quran, macam-macam lah. Korban. Dia panggil taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Antara cara mendekatkan diri pada Allah adalah lepas sembahyang, tunggu sembahyang. Dan menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang. Itu susah. Sembahyang tak susah sangat. Susah juga tapi tak susah sangat. Yang susah apa dia? Lepas sembahyang, tunggu sembahyang. Boleh tak? Tadi sembahyang maghrib, lepas tu tunggu sembahyang isyak. Itu semua orang boleh buat tak? Lepas sembahyang isyak, tunggu sembahyang subuh boleh? Tak. Lepas sembahyang subuh, tunggu sembahyang zuhur? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Lepas sembahyang subuh, tunggu. Allah, pukul 7 dah ni, habis dah. 7.15. Tet bunyi. Habis dah subuh. Syuruk dah, habis subuh. Allah, lambat weh nak zuhur. Ada? Tak sabar rasa. Tapi sembahyang zuhur mana boleh? Mana boleh sembahyang zuhur pukul 7.15? Allah, nak sembahyang zuhur ni tunggu. Apa tu? Tunggu sembahyang zuhur. Kita macam mana? Lepas sembahyang, lega, lepas satu beban. Beban sembahyang tu bagi kita. Macam mana nak khusyuk? Jadi beban. Lepas Allah, tapi kita cover lah mulut kita. Alhamdulillah, selesai satu kewajipan. Tak. Alhamdulillah kau tak. Sebenarnya ni, Alhamdulillah, hilang satu beban. Kita anggap sembahyang tu beban. Macam beban sungguh Allah menyusahkan lah. Tak percaya nak tahu beban tak beban. Kan susah pun. Kita duduk kita duduk majlis ilmu. Sebab tu tak berapa rasa beban untuk sembahyang isyak. Tapi cuba balik. Lepas sembahyang maghrib, terus balik. Lepas tu nak datang balik untuk isyak. Beban tak? Masa tu tengok Masa tu selipar dah buka, kain dah buka. Kain dah buka lagi kot. Baju dah buka, TV dah buka. Dah mula nyenggik kat tu, nyenggik kat ni. Dah mula minum ke apa. Tiba-tiba bunyi azan. Tak sampai sejam lebih kurang. Bunyi azan, ajak untuk sembahyang isyak. Cuba tengok, senang ke susah nak datang? Payah. Beban sembahyang. Tapi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, habis sembahyang terus dia tunggu. Habis sembahyang terus dia tunggu sembahyang seterusnya. Begitulah tiap-tiap hari. Dia kata, umpama ia sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak. Ayat ni sebab itulah tok nenek kita, dia buat majlis ilmu kuliah pada waktu ni. Tahu tak, negara lain tak ada kuliah waktu ni. Dia tak ada. Majlis ilmu dia, time tengok kata. Majlis ilmu kita pukul 3 petang. 3 petang, tempat lain. Majlis ilmu kita buat program hari ni pukul 10.30 pagi. 10.30 pagi. Dia tak ada. Lepas maghrib isyak, tak ada. Kita lepas maghrib isyak je mesti ya. Malah ada tempat tu, sampai tiap-tiap malam ada kuliah kan. Itu memang biasa. Jadi macam, tak ada kuliah tempatmu. Pelik. Dia pelik. Sebab tok nenek kita buat dulu. Dia dah tahu dah anak cucu aku ni kalau tak buat gini memang tak ada harapan ni. Macam tu lah. Dia tahu dah. Kita kena jajah berapa lama. Tengok, tak boleh jadi ni. Tak boleh ni. Jadi dia fikir sesuatu. Maka dia letak di sini. Dan waktu pun sesuai lah. 40 minit hingga sejam. Tapi tempat lain tidak. Lepas maghrib, dia akan semayang, baca Quran, semayang awabin, hifzul iman. Ada semayang 8 rakaat tu. Ada. Kita tak pernah dengar pun. Solat hifzul iman. Solat awabin. Apa benda solat awabin? Sebab apa? Sebab waktu tu buat solat tu selepas di antara maghrib dengan isyak. Kita tak buat sebab kita ada kuliah. Tapi tu sunat. Kuliah kadang-kadang wajib kalau fardu ain.
Kadang-kadang sunat. Tengok kuliah apa kan. Jadi dia letak macam ni. Sebab tu kita sembahyang isyak Allah tak terasa beban dia. Sedangkan solat yang paling susah sekali, nanti dia sebut kat bawah tu, yang paling susah sekali adalah menanti solat isyak. Memang susah. Nak sembahyang isyak balik tu susah. Kalau subuh dengan zuhur senang. Sebab lepas habis subuh lambat lagi zuhur. Kalau pecah baju, tukar baju pun, nak tukar zuhur pun tak ada masalah bagi kita rasa. Tapi kalau zuhur kepada isyak, pukul 8.5 dah pecah baju, 8.30 nak pakai balik, baru je lepas duduk, baru je semayang puluk, dia jadi gitu. Nantilah sebelum tidur kau sebelah. Memang susah. Tapi kenapa kita senang? Tok nenek kita, adalah dia punya jasa. Tok nenek kita dia buat sebagai adat. Kita pun follow, ikut macam Yasin malam Jumaat lah. Kalau tak ada adat tu, percayalah, Yasin kokak-kokak, macam baca kafi. Macam baca kafi je kan? Alhamdulillahillazi anzala ala, baca payah punya lah baca. Dia takkan boleh baca. Tiba Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Aku tak hafal pun jadi hafal. Kenapa? Tak nenek kita dia buat itu. Asalnya ibadah dia buat, akhir sekali jadi adat. Kita follow adat tu. Dengan follow adat tu ada juga kebaikan. Tapi kena tahulah itu bukannya tu adat. Kena fahamlah dari situ. Cuma kerana mereka buat, kita apalah ayat kursi. Apalah macam ni. Apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu tak kita hafal? Tak tahu-tahu hafal tak? Macam mana boleh tiba-tiba hafal? Mana boleh tiba-tiba hafal? Sebab tok nenek kita buat dah. Apa? Lepas mayang ada baca ayat kursi. Automatik hafal ayat kursi. Umur 10 tahun, 11, 12 paling lewat dah hafal ayat kursi tanpa hafal. Ada jasa mereka? Ada. Kalau tidak ayat kursi kita kokak-kokak baca. Yasin tak boleh baca. Kurang-kurang satu Yasin kita boleh lancar. Kurang-kurang yang lain semua berjam berpeluh apa benda ni nak baca ayat kurang-kurang Yasin laju aja. Jadi ada kat satu surah. Takkan nak inna ataina dengan kulhu aja. Sekali-sekali Yasin jadi umpama sembahyang maghrib kemudian duduk ia menanti sembahyang isyak, maka orang macam ni dia tunggu sembahyang isyak. Orang ini adalah antara taqarrub ilallah, nak mendekatkan diri pada Allah. Sebab lepas sembahyang tunggu sembahyang fardu dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Gitu punya. Maksudnya lepas sembahyang, habis sembahyang je, salam yang kedua je, terus hati itu teringin nak sembahyang yang akan datang. Sembahyang isyak ke, lepas isyak teringin, tertunggu-tunggu nak sembahyang subuh. Jika ada perasaan macam tu, daripada isyak sampai subuh dikira ataupun ditulis orang yang sedang sembahyang. Padahal dia tidur. Sembahyang. Sebab teringin. Cuma tak boleh sembahyang isyak. Tak boleh sembahyang subuh. Mana boleh sembahyang subuh pukul 12 malam? Pukul 1 pagi. Mana boleh sembahyang subuh? Tunailah. Mana boleh sembahyang subuh? Habis tu, tidur Bukan nak tidur pun. Nak sembahyang subuh. Tapi tak boleh. Nak tunggu ni. Alah, tunggu tidur je. Tidur. Sebab tu sembahyang kita sepatutnya buat full time. Bukan part time. Kerja kita yang part time. Kita kerja full time. Sembahyang part time. Sembahyang tu full time. Maksudnya aku hidup sebab nak sembahyang. Allah dah biar aku hidup. Aku dah ada dah. Apa tujuan aku hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nak beribadah. Jadi hidup aku untuk ibadah. Hidup aku kalau buat sembahyang untuk sembahyang. Sekarang aku dah sembahyang subuh. Hidup aku untuk sembahyang. Sekarang aku nak sembahyang zuhur, tapi tak boleh. Nak sembahyang zuhur, tapi tak boleh. Nak sembahyang zuhur pukul 8, tapi tak boleh. Lapar perut pergi makan. Bukan nak makan sangat pun, aku nak sembahyang zuhur. Tapi bukan boleh sembahyang, makan dulu sarapan. Nak sembahyang pukul 9 zuhur, tak boleh. Daripada duduk saja, tak boleh sembahyang, kerja. Kerja tu yang part time. Pergi kerja, punch card. Pukul 10, nak sembahyang zuhur, tak boleh. Dah tak boleh kerja. Pukul 11, tak boleh sembahyang zuhur. Pukul 12, pukul 1, pukul 1.30, dah boleh sembahyang zuhur. Inilah aku nak buat. Aku kerja part time je. Tinggal kerja, pergi sembahyang. Habis sembahyang, nak sembahyang asar. Aku nak sembahyang asar, habis sembahyang zuhur. Aku nak sembahyang asar. Tak boleh sembahyang pukul 2 asar. Dosa. Kalau qada tak apa. Tunai tak boleh. Habis tu nak sembahyang asar macam mana ni? Tunggu. Alalang tunggu, sambung kerja.
Sambung kerja. Pukul 3 boleh sembahyang asar? Tak boleh. Sambung kerja lagi. Daripada duduk saja, pukul 4. Tak boleh sembahyang asar. 4:30 dah masuk dah. Ni tujuan hidup aku, pergi sembahyang. Full time. Lepas sembahyang, buat apa ni? Sambung kerja sikit lagi sampai pukul 5:30. Lepas tu balik Nak sembahyang pun tak boleh. Nak sembahyang maghrib. Dah tunggu-tunggu sembahyang maghrib ni. Bukan nak kerja sangat pun. Nak sembahyang maghrib. Tapi tak boleh sembahyang. Berdosa sembahyang pukul 5:30. Tunggu sampai maghrib. Dah maghrib. Tunggu datang. Nampak? Itu kita hidup sepatutnya. Kita punya sembahyang full time. Kerja kita part time. Tapi kita terbalik. Kerja kita full time. Tambah tengah full time kerja tu. Allah dah masuk waktu dah. Oh, sekejap lagi. Sebab apa kejap lagi? Sebab sembahyang kita part time. Kerja kita yang full time. Lepas tu kita boleh tangguh pukul 3 petang. Pukul 4 petang baru sembahyang Zuhur. Ada yang buat seolah-olah macam jamak lagi. Konon-konon jamak tu. Konon-konon jamak. Pukul berapa asar? Tak nampak. Tengok sini Asar pukul berapa? 4.40. Dia sembahyang 4.35 Zuhur. 4.34. 4.33. Allah sembahyang Zuhur. Habis Zuhur. Astaghfirullahalazim. Masuk dah. Asar. Terus sembahyang asar. Macam jamak dia buat. Malah. Sembahyang maghrib dengan isyak. Pukul apa? Maghrib 7. Ni sembahyang kat rumah lah. Maghrib isyak 8.38. Dia sembahyang maghrib 8.35, 8.34 sembahyang maghrib. Habis-habis tu betul-betul agak sikit dah masuk isyak. Tu sembahyang isyak. Dia buat macam jamak. Macam mana? Sedangkan sembahyang ni sepatutnya full time. Itu nampak sangat kita buat sembahyang kita tu part time. Tak salah, tak berdosa. Kita bukan cerita tu, kita cerita kelebihan. Ingat, kita cerita berkaitan dengan hukum fiqh dah lepas dah. Ini yang boleh, ini yang hatta sah batal. Ini tak. Ini kelebihan-kelebihan fadail amal, kelebihan-kelebihan untuk beramal. Jadi bunyinya lain lah sikit. Sebab tu orang-orang dulu dia galik dengan sembahyang. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Orang dulu-dulu, orang ulama, ahli ulama dulu, tak ulama pun kadang-kadang. Orang biasa je, orang baik je orang dulu. Tapi lepas sembahyang. Sebab apa? Dia galik. Nak sembahyang fardu pun tak boleh. Full time sembahyang dia. Dia buat sembahyang sunat. Lepas sembahyang. Lepas 5-10 minit. Allah, nak buat apa tak tahu apa. Sembahyang lagi. Lepas sembahyang dulu. Kita lepas ambil telefon. Boleh 5 minit. 5 minit ambil buat apa tu? Perak. Letak balik. Tak sampai 5 minit. Pegang balik. Tak balik. Pegang balik. Letak balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Syuk. Tu ambil. Tak, kalau ada benda penting, isteri nak bersalin dah sampai masa. Lain. Cek takut-takut dia terbang. Air ketuban dah pecah. Takut gitu. Ni tak ada apa pun. Refresh 3-4 kali. Tak ada orang like aku. Natang tu. Duk gitu je lah. Duk main macam tu je lah. Cerita. Ini dia nampak dah blue tick 2 tapi tak balas. Ini aku beci ni. Macam tu lah. Padahal bergegar kalau ada orang balas. Zrek, atau berbunyi. Kenapa? Sebab galik dengan dunia. Galik. Orang dulu galik dengan akhirat. Betul lepas sembahyang, lepas baca Quran. Lepas baca Quran zikir. Lepas zikir sembahyang balik. Kita kata tak puas ke? Lepas sembahyang tak puas ke lepas sembahyang? Lepas baca Quran, lepas khatam, tak puas ke? Lepas la ilaha illallah, lepas la ilaha illallah, lepas tu subhanallah. Tak puas ke? Tak puas. Yang sampaikan dia punya tasbih putus. Sampai yang ketak-ketak tu, apa benda saya tak kerti nama ketak-ketak tu, sampai jam ketak-ketak tu. Apa benda tu? Ketak-ketak. Sampai tak boleh tekan. Kata, asal tak boleh tekan ni? Banyak sangat tekan. Tak boring ke? Sama kita. Tak boring ke? Lepas TikTok, Facebook. Tak. Lepas Facebook, WhatsApp. Lepas tu berasam. Itu, ini. Ambil balik. Ulang balik TikTok. Instagram belum. Kadang-kadang letak. Ni terus. Lupa. Angkat. Lupa nak check sini. Check. Okay. Ada like 2 dah ni. Siapa check? Okay. Tak. Angkat balik. Satu. Lepas satu. Itu yang letak. Okay juga. Ada yang tak letak. Dia gini. Syup. Per. Tu je kerja dia. Sweat. Galiknya kita. Orang yang sembahyang, lepas baca Quran, lepas zikir, dia kata apa? Tak puas kamu, boring kamu. Tengok benda ni. Dia kata gitu kat kita. Tengok benda sama je. Ni nak kata kat orang. Jadi ini pasal ni benda sama je. Buat konten tu kan. Dulu
zaman saya dulu 10 ataupun 10 tahun lah atau 15 tahun lepas, bukan buat konten. Jadi sesuatu perkara masukkan sebagai sharing. Sharing is caring. Sekarang tak, buat peristiwa untuk masuk. Tak bengong. Dulu kan kau tahu apa kan? Jadi apa? Oh takut. Accident tu jadi. Takut. Bawa masuk. Oh shit, tadi ada accident gini. Sekarang tak. Sekarang buat benda tu. Benda tu buat, namanya buat konten. Wah, sekarang gila. Semua orang sudah gila. Saya baru install TikTok cerita ni. Memang gila tengok pun. Patut pun ralik TikTok ni. Baru sebulan TikTok. Oh, patut pun. Sebab kata, ni gila. Budak. Sebab sebelum ni tahan tak ada. TikTok, no. Facebook boleh lagi. TikTok tak ada. Sebab dia ralik sungguh. Akhir sekali tak boleh Ustaz. Ada orang nasihat. Kita punya teknologi ni kita kena follow selari. Dalam bab agama kena selari dengan bab dunia. Sungguh juga. Akhir sekali, habislah. Aku tewas. Aku tewas. Install. Surat pertama joget. Rupa-rupanya TikTok ni dia pandai tau. Kalau kita minat benda tu, dia akan keluar benda tu aja. Aku ke mana kuliahnya, kata banyak kuliah, tak keluar kuliah. Keluar joget gini. Siap boleh tahu lagi. Joget gitu, perempuan lelaki joget ramai-ramai, cikgu joget, joget ramai-ramai. Joget je. Rupanya kena search dulu. Bila dia dah tahu kita minat tu, baru keluar direct kuliah. Tak keluar lah joget sekarang. Sempatlah joget 2-3 hari. Sempatlah. Itulah kita. Fitnah sungguh lah benda ni. Cepat nak habiskan ni. Dan orang yang duduk dan orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampunkan baginya. Yang kata nak tunggu sembahyang tadi. Lepas sembahyang dia tunggu. Bila nak sembahyang ni, duduk je kat tempat sembahyang, kat tikar sejadah. Malaikat kata, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Sampai kita bangun. Hingga kita berhadas, kentut. Bila kentut je malaikat stop. Kita pergi ambil wuduk, duduk balik, sambung balik. Sehingga berhadas. Atau berkata perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan. Yang tak ada takluk, yang tak ada kena-mengena. Takluk lah, Melayu pun dah takluk kan. Yang bertakluk, tertakluk kan. Hingga bercakap benda yang tak ada kena-mengena dengan kebajikan. Cakap mengapu je, malaikat tak doa dah. Tunggu sembahyang jemaah. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia. Sesuatu yang dia rasa berharga. Itu maksud pekerjaan yang dicita-cita. Maksud antara perkara yang dia rasa berharga. Apa dia? Duduk ia pada saf awal dan memenuhkan dia dan meratakan dia kerana besar fadilatnya. Antara kelebihan solat jemaah duduk saf awal. Saf yang pertama besar pahala sikit. Saf kedua kecil sikit dari pahala saf dia panggil. Besar fadilatnya. Dah habis ni, boleh habis ni. Dan kita pula pelik dalam masalah saf ni, kita kadang-kadang bagi orang. Ada satu kaedah fiqh bunyi dia gini. Al-isaru fi qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Masalah kebajikan, masalah agama yang kita dahulukan orang lain, suruh orang lain yang buat, kita tak buat apa orang lain buat, makruh, dibenci. Dibenci itu makruh lah. Wa fi ghairiha, kalau masalah dunia, mahbubun, disukai, bagus. Tuan-tuan, masalah dunia, ada makan. Ini kambing, kari kambing, makanan ni. Ini ayam. Kita makan lah, kita duduk tempat kambing, sedap lah. Ni masalah dunia tak makan? Masalah dunia. Jika wafi ghairiha mahbubun, selain daripada masalah agama, itu bukan masalah agama, maka digalakkan. Maka dia ambil kambing tadi, dia bagi kawan dia ambil ayam, tak apa bagi kat aku lah. Dari sudut tu. Dalam masalah dunia, mendahulukan orang lain, bagus. Nak parking ke apa ke, ada parking lah ni. Sebab ada orang nak masuk. Angkat tangan. Sila masuk. Padahal kita dah masuk kepala dah. Undur balik bagi dia masuk. Bagus. Ada kita buat gitu. Tadi pun 4 kali pusing. Nak masuk dekat Kuantan 4 kali pusing, tak ada ni parking. Dapat parking, jangan harap orang lain. Dapat muncung sikit. Jadi padahal dari sudut dunia itu, jika mendahulukan orang lain, bagus. Tapi kita tak buat, tak apalah, bukan wajib pun. Tapi dalam masalah
agama, masalah akhirat, mendahulukan orang lain makruh, dibenci. Apa masalah akhirat? Antaranya duduk saf pertama. Ada saf pertama kita, dia pun sila. Padahal kalau Nabi kata kalau kamu tahu kelebihan duduk saf pertama, bergocoh, mudah kata gitu, bertumbuk. Asyik mari dulu, mu juga. Aku pula. Mu lagi lambat. Bergaduh. Akhir sekali undi. Nabi kata undi. Batu dengan burung. Batu menang. Mu duduk belakang. Aku tak. Begitulah kalau orang tahu kelebihan. Tapi kita tidak. Sila. Oh, silalah. Allah dahulukan orang Bromo dulu. Sila. Terbalik je. Tapi dalam masalah makan, banyak makanan beza-beza kan. Kita duduk-duduk punya sedap lah. Apa? Gini. Jangan masuk. Ini aku punya border. Gocoh masuk. Pelik kita ni. Biasanya time tu lah. Bulan puasa lah. Masa buka puasa tu kan. Kalau dapat yang sedap tu, jangan harap lah orang lain. Gitu je. Yang berapa belah dah? Yang keseterusnya lah. Maka yang terlebih muakkad dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Ini dari segi keutamaan. Sembahyang berjemaah mana yang paling besar pahala? Yang pertama solat Jumaat. Kerana wajib aini, fardu ain, tak solat Jumaat berdosa. Maka sembahyang Jumaat dapat pahala, solat berjemaah tu pahala lain. Yang paling besar sekali. Jangan tinggal sebab dia fardu ain. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh. Ini kedua besar pahala. Subuh pula dia kata, dia tak tulis sini, tapi sebenarnya ada dobek dia. Nombor 2 bukan subuh. Nombor 2 subuh Jumaat. Subuh hari Jumaat. Tu nombor 2. Nombor 3 baru subuh selain daripada hari Jumaat. Dalam kitab kita tak ada kan tu. Yang kita tulis subuh aja. Sedangkan subuh tadi duduk nombor 3. Subuh duduk nombor 2, subuh hari Jumaat. Subuh hari Jumaat. Kerana ada, boleh baca, boleh sujud tilawah kat situ ada. Kelebihan ada hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Pertama berjemaah Jumaat, yang kedua subuh hari Jumaat, yang ketiga subuh saja, subuh biasa, subuh hari biasa. Lepas tu isyak. Isyak susah, isyak tu buat jemaah. Asar yang kelima, Zuhur yang keenam, Maghrib yang ketujuh. Yang last sekali dalam banyak-banyak solat jemaah, yang paling last sekali Maghrib. Yang paling banyak sekali Maghrib. Yang last, kita kan last kan. Duduk main last. Duduk dalam kelas, duduk belakang, duduk last. Macam mana nak pandai? Okey. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan. Kejahatan ni bukan jahat, bukan. Maksud kejahatan tu kerugian lah. Kerugian orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, ruginya daripada janjian-janjian yang amat sangat. Banyak janjian baik tadi, banyak kelebihan tadi. Baru sebut sikit, banyak lagi. Siapa tinggal tu dikira jahat. Jahat ni bukan jahat apa, rugi. Teruk macam tu. Istimewa pula, lebih-lebih lagi, orang yang meninggalkan sembahyang jemaah disuruh perang. Kan Nabi suruh perang. Orang yang tak sembahyang jemaah perang. Kan cerita pasal para sahabat yang salah masuk, yang dia datang nak ambil zakat. Orang ingat, dia ingat orang nak bunuh dia tu lah, yang cerita minggu lepas tu. Disuruh perang. Kalau tak ada solat jemaah, perang. Nabi kata tengok dulu dekat kampung tu, jika ada solat jemaah, sabar dulu. Kalau tak ada solat jemaah, perang. Maknanya memerangi kampung yang tak ada solat jemaah. Besarlah kelebihan solat jemaah tu. Dan bakar rumah. Nabi pernah kata, aku teringin, kita pernah bahas sebelum ni, aku teringin sangat, masuk waktu subuh, aku tak nak sembahyang subuh, tak nak jadi imam, aku nak suruh siapa-siapa jadi imam, Sayyidina Osman ke siapa-siapa jadi imam, aku sendiri nak ajak 3-4 orang, bawa kayu, pergi tengok rumah yang ada lampu cerah. Aku pergi, aku nak tanya, ada tak lelaki dalam tu? Jika ada lelaki dan tak uzur, aku nak bakar rumah dia. Tapi Nabi kata, aku teringin aja, tapi aku tak buat, teringin. Maknanya teruk lah tu, sebab sampai Nabi nak bakar rumah. Tak teruk lah. Cuma Nabi tak bakar aje. Kalau Nabi bakar, ulama kata kalau Nabi betul-betul buat, automatik jadi fardu ain. Siapa tak semayang dekat berjemaah, tak usah. Mujur, Nabi tak. Nabi cuma teringin. Teringin bakar rumah tu, orang yang tak semayang jemaah dan sebagainya. Maka yang terlebih keji dan jahat, orang yang meninggalkan dia semayang Jumaat. Semayang Jumaat paling keji dan jahat orang yang tinggal sebab fardu ain. Kerana ia setengah daripada fardu ain. Dan dengan muafakat jumhur ulama, haram tinggal solat Jumaat. Jumaat bukan jemaah, Jumaat.
Dan dosa orang yang meninggalkan dia Jumaat. Kerana sabda Nabi, man taraka thalatha juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 Jumaat daripada ketiadaan uzur, tak ada uzur, niscaya dia meteri. Meteri itu diteri hati dia. Allah teri hati dia. Riwayat lain kata munafik lah. Teri. Tak pergi 3 kali solat Jumaat. Tapi jangan salah faham. Bukan pergi kali pertama tak pergi, okey. Kali kedua tak pergi berturut-turut, okey. Kali ketiga tak pergi, maka munafik. Bukan begitu. Bukan. Kali pertama tak pergi, berdosa besar. Tapi tak munafik. Kali kedua pergi, 2 kali dosa besar. Sembahyang Jumaat ni. Kali ketiga tak pergi, dosa besar kali ketiga, ganda 3 dan munafik. Tu. Sebab ada orang salah faham. Dia pergi kerja kilang, bos dia kata tak apa bos, kita boleh gile-gile. Mula-mula yang ni dulu pergi. Lepas tu minggu depan biar saya pergi. Jangan lebih 3 kali je, nanti munafik, baru dosa. Bukan. Sekali pun dah dosa besar. Cuma tak dapatlah pangkat munafik. Lepas 3 kali baru dapat pangkat dosa besar dan munafik. Dia pergi 3 kali. Akhir sekali 2 kali tak sembahyang Jumaat. Aku dah 2 kali dah. Dosa nanti. Kali ketiga baru pergi sembahyang Jumaat. Aku dah pergi sembahyang Jumaat dah. Boleh 2 kali lagi tinggal lepas ni. Bukan gitu. Ada kilang buat gitu. Kilang buat gitu. Asalnya kilang tu kafir, dia tak tahu. Islam ni aja. Budak-budak tu aja. Dah salah. Dan ditanya orang akan Sayyiduna Abdullah ibn Abbas daripada seorang lelaki berdiri malam dan puasa siang hari. Malam dia berdiri malam tahajud dan puasa siang hari. Dan tetapi tiada hadir akan Jumaat, tak sembahyang Jumaat, dan jemaah tak solat jemaah, maka jawabnya ia dalam neraka. Allah. Ibn Abbas. Dia tahajud malam, siang puasa, tapi tak solat Jumaat dan tak solat jemaah, maka Ibn Abbas kata dalam neraka. Maknanya ini pendapat yang mengatakan solat Jumaat itu fardu ain kita bersama, solat berjemaah adalah fardu juga, wajib fardu ain tadi. Mazhab Syafi'i tak? Tak, mazhab Syafi'i tak. Dan lagi sabda Nabi, man tarakal jum'ata thalathan min ghairi uzrin faqad nabadzal islama wara'a zahri. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sanya telah melontar Islam di belakangnya. Ni Islam. Tak sembahyang Jumaat 3 kali, ambil Islam. Lepas serabut aku. Gitu. Perumpamaan tak peduli lah. Habis. Kat situ dia punya stesen besar. Maka hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Best ni cerita ni. Ni dah berat dah habis dah. Bab cerita je. Cerita Nabi Adam dijadikan. Cerita hari Jumaat tu. Apa kelebihan hari Jumaat? Wallahu alam, sambung akan datang. Tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.